muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Seandainya semalam kita bermimpi didatangi oleh seorang tua yang berjubah putih, lalu dia berkata dalam mimpi kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Wahai saudara, umur kamu hanya tinggal 4 hari sahaja lagi. Jadi dalam mimpi itu orang tua telah menyatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pastinya akan merasai mati. Wahai saudara, umur kamu hanya tinggal 4 hari sahaja lagi. Lalu kita tersedar terus daripada mimpi. Pastinya jiwa kita dan perasaan kita berdebar. Di antara yakin dengan tidak yakin. Apakah benar mimpi aku itu? Atau hanya mainan tidur? Lalu kita berfikir sejenak dan kita mengingati bahawa wajah orang tua yang mari kepada kita itu putih berseri. Dan dia membaca sepotong Al-Quran. Ini menyebabkan bahawa kita yakin bahawa ini adalah mimpi. Lalu jiwa kita berdebar, bertambah berdebar. Kita berfikir, apakah cukup amalku untuk aku menghadapi kematian? Pasti kita akan rasa macam tu. Rasa cukup ke tak aku ni dengan amal yang aku buat? Apakah amal yang aku buat ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kita bimbang. Yang jelas maksiat kita, derhaka kita kepada Allah Taala memang banyak. Memang kita ni seorang hamba yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah Taala. Seorang hamba yang suka merapu. Seorang hamba yang lalai daripada peringatan-peringatan Allah Ta'ala. Lalu bertambah takutlah kita. Berdebar kita bertambah kuat. Apabila masuknya waktu subuh, kita cepat-cepat ke masjid. Apabila kita masjid selesai sembahyang, selesai wirid, lalu mungkin kita bersembang dengan kawan-kawan kita. Wahai saudara, seandainya kita ni lah dalam masa terdekat kita yakin bahawa kita akan mati, apakah yang sepatutnya kita buat? Tentu kita tanya orang yang reti di kalangan kita, apa yang sepatut aku nak buat untuk menghadapi kematian yang 4 hari? Cuma kita tak cerita pada dia bahawa kita yakin benar bahawa kita akan mati dalam masa 4 hari. Lalu kawan kita mungkin ceritakan, kalaulah sekiranya aku akan merayu dan memohon keampunan kepada Allah. Lalu apabila dia macam tu, kerana minta ampun kepada Allah Ta'ala sahajalah yang menyebabkan dosa-dosanya terampun, maksiatnya yang banyak yang dia buat daripada umurnya balik sampai umurnya 60, makna banyak sangat maksiat dia kepada Allah Ta'ala, banyak sangat deraka dia kepada Allah Ta'ala, maka lalu dia pun memohon ampun. Astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah ampunilah aku, ya Allah kasihanilah aku, ya Allah belaslah kepadaku, ya Allah maafkanlah segala kesalahanku, ya Allah maafkanlah segala dosa-dosaku, janganlah engkau tinggalkan padaku satu dosa pun, janganlah engkau tinggalkan padaku walau satu dosa. Ya Allah ampunilah dosaku, ampunilah dosa 2 ibu bapakku, ampunilah dosa anak-anakku. Kita merayu keampunan kepada Allah, sentiasa merayu. Kita bimbang,
Lalu kita mengatakan, wahai ya Allah, kalaulah sekiranya engkau tidak mengampunkan dosaku, siapakah lagi yang akan mengampunkan dosaku ya Allah? Ya Allah, seandainya engkau tidak belas kasihan kepadaku, maka siapakah lagi yang akan belas kasihan kepadaku? Ya Allah, aku merayu bersungguh-sungguh ya Allah, aku tidak akan melakukan lagi dosa dan kesalahan kepadamu ya Allah. Jadi di ketika itu kita akan merayu kepada Allah bersungguh-sungguh untuk Allah ampunkan dosa kita. Dan di ketika itu kita berazam tidak akan lagi melakukan walau secebis kesalahan kepada Allah Ta'ala. Itu azam. Itu tekad kita bahawa kita tidak akan melakukan apa-apa pun dosa kepada Allah. Lebih-lebih lagi pula umur kita hanya tinggal 4 hari saja lagi. Kita pun tidak bercadang untuk melakukan apa-apa dosa dan kesalahan kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, itulah taubat nasuha. Apabila kita bertaubat bersungguh-sungguh dan kita tidak berazam lagi untuk melakukan kesalahan kepada Allah, kita berazam tidak akan lagi melakukan derhaka kepada Allah walau sesaat, walau seketika semasa kita hidup. Itulah yang disebut taubat nasuha. Kemudian setelah kita merayu, menangis kepada Allah Ta'ala, menangis kerana Allah Ta'ala, meminta belas kasihan kepada Allah Ta'ala, maka tibalah waktu zuhur. Kita pun datang pula kepada masjid. Setelah selesai sembahyang, lalu kita pun bertanya kepada kawan kita yang lain, kalaulah sekiranya kita hampir mati, apakah dosa, apakah lagi yang sepatutnya kita buat untuk menghadapi kematian? Dia kata, taubatlah kepada Allah. Saya telah bertaubat kepada Allah, cuba menyelesaikan dosa-dosa dengan Allah. Setelah kita buat macam tu, apa lagi yang sepatutnya kita buat? Saudara-saudara sekalian, kita ni banyak sangat bersalah dengan kawan-kawan kita. Kalaulah sekiranya kita mati, kita tak mau di hari akhirat esok kita susah dengan kawan-kawan kita yang kita bersalah dengan mereka. Setelah selesainya hisab kita dengan Allah Ta'ala, tiba kita membawa pahala yang banyak dan kita tidak ada dosa setelah kita bertaubat. Kawan-kawan kita mari tuntut, wahai Tuhan, dulu orang ni telah kata kepada aku begini-begini. Dia kata hidung aku begini-begini, dia kata muka aku begini-begini, dia tuduh aku begini-begini. Ya Allah, aku nak hari ini aku nak pembalasan. Aku nak buat saman malu ya Allah. Allah Ta'ala kata, ambillah berapa banyak pahala yang kamu nak daripada kawan ni. Maka kawan tu pun ambillah sepuas hatinya. Sepuas hatinya pahala kita. Kemudian setelah itu datang pula orang yang lain meminta pahala kepada kita. Wahai Tuhan, dulu dia telah mencela aku dengan perkataan begian-begian. Walaupun atas dunia tak dengar, tapi akhirat dia akan minta. Dia telah menuduh aku begian-begian. Dia kata aku begian-begian. Yang minta tu kawan kita tepi rumah. Sebab kawan tepi rumah yang banyak kita kata. Lalu dia pun minta saman malu. Datang pula orang lain, habis pahala kita diambil oleh orang. Kita pun jadi orang yang menggerak. Datang pula orang lain minta lagi, lalu dia beri dosa kepada kita sebab pahala tak ada. Oleh kerana itulah, maka kita apabila kita maknanya kita rasa kita nak mati, maka kita memohon maaf kepada kawan-kawan kita. Wahai saudara, aku ni apa kesalahan aku tidak tahu, tapi aku minta maaf kepada kamu setiap kesalahan dan gerak-gerik aku yang engkau tak suka. Wahai saudara, tolonglah maafkan aku. Kita jumpa orang lain pula, wahai saudara, dulu aku ambil duit kamu RM5, aku minta maaf, nak ambil balik duit kamu. Aku minta maaf di atas kelalaianku, di atas segala kesalahanku, menyusahkan kamu begini. Kemudian dulu aku ada kata kepada kamu begini. Saudara, aku minta maaf. Kita tak malu dah dalam merayu kemaafan kepada kawan-kawan kita tu, tak malu. Sebab apa? Kita nak mati. Jadi kita nak mati, kita tak mau bersangkut dengan siapa-siapa pun, kita tak mau bersangkut.
Jadi kita pun merayu kepada orang ni sehinggalah hampir hari esok. Tinggal lagi lah bagi kita 2 hari setengah. Kemudian kita jumpa pula dengan orang yang reti. Kita kata, wahai saudara, apakah amal yang sepatutnya aku buat supaya aku dapat ganjaran yang banyak dengan amal yang sedikit? Apabila aku menemui Allah Ta'ala, aku menemui Allah Ta'ala dengan bekalan atau dengan amal yang sedikit tapi balasannya banyak. Sebab amal sedikit itu sebab kita rasa dah cukup dekat kita dengan kematian. Dan kita merasakan amal-amal yang kita buat dulu, entahlah apakah diterima oleh Allah atau tidak. Lalu dia mengatakan bahawa amal yang sedikit yang kita buat, yang Allah beri ganjaran yang banyak, ialah sembahyang berjemaah. Allah Ta'ala menyuruh, Allah Ta'ala kata, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allah Ta'ala ni suruh kita ni sebagai hamba kepada Allah. Allah Ta'ala kata, wa aqimus salah, dirikanlah sembahyang, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, rokoklah bersama-sama dengan orang yang rokok. Makna Allah Ta'ala nak kepada kita ni sembahyang berjemaah. Bukan Allah Ta'ala suruh kita sembahyang ni ikut kamulah nak sembahyang berjemaah ke, nak sembahyang seorang diri ke. Bukan macam tu. Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala nak kepada kita ni sembahyang berjemaah. Sembahyang seorang diri ni ketika uzur sahaja. Ketika macam uzur Jumaat lah. Macam uzur Jumaat. Uzur sembahyang jemaah ni macam uzur sembahyang Jumaat. Jadi kalaulah sekiranya kita sembahyang seorang diri, Allah Ta'ala beri satu pahala. Beri satu pahala. Dan mengikut setakat mana kita khusyuk kepada Allah Ta'ala. Dan sembahyang berjemaah ni Allah Ta'ala beri 27 pahala. Seolah-olah kita telah sembahyang 27 kali. Tetapi Allah Ta'ala beri secara sembahyang berjemaah ni pahala penuh 100%. Tak kira khusyuk ke, tak khusyuk ke, Allah Ta'ala beri penuh. Allah Ta'ala suruh kita sembahyang berjemaah. Allah Ta'ala kata, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang yang sanggup mengimarahkan, makna hanya orang yang sanggup mengimarahkan, meramaikan, menghidupkan masjid Allah, sanggup sembahyang berjemaah, ialah orang yang beriman dengan Allah. Allah mengakui iman orang yang sembahyang berjemaah. Kalau kita tak sembahyang berjemaah, maka kita yang mengaku kata kita beriman. Tapi orang yang sembahyang berjemaah, Allah Ta'ala telah mengakui di dalam Al-Quran bahawa dia adalah orang yang beriman. Kalaulah kita hadir berjemaah, maka kita diakui iman kita oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi ini sentiasa sembahyang berjemaah, tak berhenti sembahyang berjemaah. Jadi kecuali ketika Nabi cukup uzur sahaja Nabi tak berjemaah. Maknanya kita ni nak selamat kena ikut Nabi. Allah Ta'ala kata, kul in kuntum tuhibbunallah, seandainya kamu ni kasih kepada Allah. Kul in kuntum, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, seandainya kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka kamu kena ikut aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah Ta'ala akan kasih kepada kamu dan akan mengampunkan dosa kamu. Jadi Nabi pun berkata, iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid, apabila kamu melihat seorang laki-laki yang sentiasa ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka hendaklah kamu menjadi saksi bahawa dia adalah orang yang beriman. Allah mengakui dia beriman, Nabi mengakui dia beriman, dan Nabi suruh orang-orang yang beriman mengakui bahawa dia adalah orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala bayar lebih, iaitulah 27 kali ganda pahala. Lebih-lebih lagi pula dalam bulan Ramadan. Kita nak pahala banyak, kita nak kelebihan yang banyak dalam bulan Ramadan. Sembahyang sunat Allah Ta'ala beri satu fardu. Satu sembahyang fardu Allah Ta'ala bayar 70 fardu. Sembahyang berjemaah 27 kali ganda, Allah Ta'ala bayar pula dengan 70 kali ganda. Makna satu sembahyang maghrib
Contohnya yang kita berjemaah ke atau yang kita tak berjemaah, maknanya 27 tu kalau kita berjemaah kali dengan 70, kita akan dapat 1890 kali Allah Ta'ala bayar pahala yang cukup besar. Allah Ta'ala bayar besar. Kemudian apabila Allah Ta'ala bayar besar, maka seolah-olahnya kita telah semayang tu 1890 kali, 5 tahun lebih, satu waktu Allah Ta'ala bayar. Kalau kita tak semayang berjemaah, rugilah kita tak dapat pahala yang cukup besar, ganjaran yang besar. Jadi kita ni mengaku hamba kepada Allah atau hamba kepada nafsu. Orang dah bang subuh dah, kita kira nak tidur je. Kita ikut nafsu daripada ikut Allah Ta'ala. Jadi tinggallah subuh tu 2-3 sah, tu pun banyak tu. Kemudian rugilah kita, cukup rugi dalam bulan Ramadan. Tambah pula kita ni, kalaulah kita kata saat kematian kita hanya ada 2 hari setengah, maka inilah ganjaran yang besar yang sepatutnya kita buat.